Selamat sejahtera. Untuk hari ini kami akan membentangkan tajuk penggunaan teknologi, maklumat dan komunikasi dalam pendidikan. Terlebih dulu saya ingin perkenalkan diri saya. Nama saya Alison Analangka. Nama saya Valerie Ching. Nama saya Demi Rengga Adanaka. Dan nama saya Rena Alwi. Selamat sejahtera semua. Hari ini kami ingin membentangkan berkenaan tentang penggunaan teknologi, maklumat dan komunikasi dalam pendidikan. Sebagai permulaan, mari kita fahami bagaimana teknologi ini dapat mengubah cara dalam pembelajaran dan pengajaran dijalankan. Betul tu, Reno. Melalui integrasi teknologi seperti komputer, internet, aplikasi pembelajaran dan alat komunikasi digital, pelajar serta pendidik dapat mengakses maklumat dengan lebih mudah. Ini membolehkan kolaborasi dan penyampaian maklumat menjadi lebih efisien dan efektif. Ya, teknologi TMK bukan sahaja memudahkan proses pembelajaran sendiri, tetapi juga memperkayakan pengalaman pendidikan dengan sumber yang lebih luas, interaktif dan fleksibel. Ini penting dalam memastikan pelajar dapat belajar dalam persekitaran yang lebih kondusif dan berkesan. Ya, betul apa yang dikatakan oleh kawan-kawan saya sebentar tadi. Selain itu, TMK membantu meningkatkan kecapaian penyampaian ilmu. Dia juga mendorong kreativiti dan inovasi dalam kalangan pelajar. Semua ini selari dengan tuntutan dunia moden yang semakin bergantung kepada kemahiran digital. Itu saja untuk pengenalan kami. Terima kasih. Sekarang mari kita lihat pula perkembangan TMK, Teknologi Maklumat dan Komunikasi mengikut dekad. Kita bermula dengan tahun 1990-an. Pada masa ini, komputer peribadi mula diperkenalkan dan digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang. Kemudian pada 1990-an, internet diperkenalkan menghubungkan dunia secara global. Pada masa itu juga, email dan forum mula popular. Bayangkan betapa besarnya impak internet pada waktu itu. Baiklah, masuk ke tahun 2000-an, kita mula lihat platform e-dagang dan rangkaian sosial berkembang dengan pesat seperti yang kita tahu seperti penjualan barangan di talian. Teknologi mudah alih juga semakin meningkatkan penggunaannya. Jadi kita dapat akses internet di hujung jari sahaja. Kemudian tahun 2010-an menyaksikan kemunculan aplikasi mudah alih dan media sosial yang menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian kita seperti Telegram, WhatsApp. Pada masa ini teknologi cloud computing juga mula digunakan secara meluas. Dan akhirnya kita sampai ke tahun 2020-an. Di sinilah pandemik mempercepatkan lagi penggunaan persidangan video untuk pendidikan dan pekerjaan. Bukan itu sahaja. Kita juga melihat perkembangan teknologi seperti VR, AI dan AR. Pembelajaran hybrid yang menggabungkan pembelajaran secara fizikal dan maya kini mula diterima. Jadi, dengan perkembangan ini, kita boleh lihat bahawa TMK memainkan peranan yang sangat penting dalam memperkayakan pengalaman pendidikan dan membantu pelajar serta pendidik untuk terus maju dalam dunia yang semakin bergantung kepada teknologi digital. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan tentang contoh alat dan aplikasi yang digunakan dalam pendidikan, teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan. Contoh-contoh yang kami akan gunakan dalam aplikasi yang digunakan untuk pendidikan adalah Google Classroom, Zoom, Kahoot, Moodle, Duolingo dan VR headset. Selain itu, Google Classroom juga adalah platform pengurusan kelas untuk tugasan dan komunikasi. Dengan penggunaan aplikasi Google Classroom tersebut, ia dapat menguruskan
kerja rumah, assignment untuk pelajar-pelajar dan tidak perlu memberikan dengan menggunakan kertas ataupun nota latihan. Ini dapat menjimatkan masa dan tidak memerlukan masa untuk memprintkan bahan-bahan tersebut seperti nota dan assignment yang lain. Ini dapat memudahkan pelajar untuk mengupload video ataupun kerja rumah yang telah guru berikan kepada pelajar. Dan akhirnya aplikasi Kahoot ini adalah aplikasi kuis interaktif untuk pembelajaran berbentuk permainan. Dengan menggunakan aplikasi Kahoot ini, ia dapat memberi kuis secara terus dan tidak memerlukan apa-apa kertas untuk membuat kuis ini. Ia juga dapat memudahkan guru tersebut untuk membuat kuis dan boleh nampak penilaian markah mereka orang yang telah menjawab kuis tersebut, dan kehadiran juga dapat di-detect oleh menggunakan aplikasi Kahoot tersebut. Ini adalah contoh aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran seharian pelajar. Contoh alat yang digunakan untuk pembelajaran adalah laptop, tablet, telefon, dan komputer. Dengan empat alat ini, ia dapat memudahkan pelajar untuk berinteraksi dan belajar lebih semangat untuk belajar dengan secara online dan tidak perlu menggunakan apa-apa bersemuka dan dapat menjauhkan masa pelajar juga. Seterusnya kita akan beranjak ke slide yang seterusnya, iaitu kebaikan dan keburukan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan. Seterusnya slide ini akan menerangkan 3 kebaikan utama penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi TMK dalam pendidikan, iaitu pada poin yang pertama iaitu akses kepada maklumat secara meluas. TMK memudahkan pelajar dan guru untuk mendapatkan pelbagai maklumat pendidikan di seluruh dunia. Ini dapat membantu pelajar memperoleh maklumat terkini dalam pelbagai bidang. Seterusnya pada poin yang kedua iaitu pembelajaran lebih alternatif dan menarik. Alatan seperti video dan aplikasi simulasi menjadikan pembelajaran lebih menarik dan mudah difahami, sekaligus meningkatkan minat pelajar. Seterusnya iaitu flexibility pembelajaran. Dengan TMK ini, pelajar dapat belajar di mana-mana sahaja pada bila-bila masa, terutama bermanfaat kepada pelajar di kawasan terperinci. Ini adalah beberapa contoh kebaikan TMK melalui artikel daripada akhbar. Salah satu artikelnya menyatakan bahawa teknologi digital dapat meningkatkan produktiviti, terutamanya dalam situasi bekerja di rumah. Selain itu, salah satu artikel menunjukkan bahawa pandemik COVID-19 telah meningkatkan permintaan terhadap kemahiran ICT yang penting dalam era digital ini. Kedua artikel ini menunjukkan impak positif teknologi dalam memudahkan pembelajaran dan pekerjaan seiring dengan perkembangan semasa. Ini adalah contoh kebaikan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan. Seterusnya ialah keburukan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi TMK dalam pendidikan. Poin yang pertama ialah ketagihan penggunaan teknologi. Penggunaan alat digital seperti telefon pintar dan komputer boleh menjadi gangguan jika tidak dikawal dengan baik. Ketagihan terhadap media sosial atau permainan dalam talian boleh menjejaskan tumpuan pelajar dalam akademik. Poin yang kedua ialah jurang digital. Tidak semua pelajar mempunyai akses kepada peranti atau internet yang lengkap, menyebabkan ketidaksamaan dalam pembelajaran. Pelajar dari keluarga yang kurang berpendapatan mungkin tidak mampu memilikinya. Poin yang terakhir ialah kemerosotan kemahiran sosial. Kebergantungan pada pembelajaran dalam talian boleh menyebabkan pelajar kurang terlibat interaksi bersemuka yang penting untuk perkembangan kemahiran komunikasi dan sosial. Ini adalah contoh artikel yang kami dapati di internet. Salah satunya ialah rakyat Malaysia jadi hamba telefon pintar. Seperti yang ada di akhbar ini ialah
Mempunyai tanda-tanda ketagihan jenis baharu tersebut ialah seseorang individu tidak lagi menghiraukan persekitaran kerana taksub melihat gadget itu sepanjang masa sampai hilang kuasa berfikir. Seperti artikel yang seterusnya, pantau penerokaan cyber anak. Ini amat penting bagi peranan ibu bapa kerana jika tidak diamalkan, anak-anak akan sentiasa ketagih menggunakan teknologi ini yang semakin hari semakin canggih. Mereka juga akan memberontak jika tidak mendapatkan atau menggunakan teknologi ini dalam sehari. Seharusnya kita sebagai ibu bapa memberi mereka pengajaran ataupun pembelajaran menggunakan buku yang sedia ada dan juga mengahadkan masa mereka menggunakan teknologi ini. Ini adalah salah satu contoh keburukan dalam menggunakan teknologi maklumat komunikasi. Jika disalahgunakan seperti pelajar ini, dia menggunakan komputer ribanya untuk bermain permainan video berbanding menggunakannya dengan sebaik-baiknya seperti mencari maklumat ataupun melakukan kerja sekolah menggunakan komputer ribanya. Sebagai kesimpulan, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan dan telah menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan kreatif. Teknologi seperti multimedia, simulasi, dan alat pembelajaran interaktif membantu meningkatkan perfahaman pelajar serta menjadikan proses pembelajaran lebih menarik dan dinamik. Ya, selain itu, ICT memainkan peranan penting dalam pembangunan kemahiran digital yang sangat kritikal di era digital semasa kini. Pelajar yang dididik dengan kemahiran teknologi akan lebih bersedia untuk bersaing dengan pasaran pekerjaan global. Selain daripada itu, teknologi ICT turut membantu membina komuniti pembelajaran global dengan menghubungkan pelajar dan pendidik dari seluruh dunia. Ini membuka peluang untuk kolaborasi dan pertukaran idea yang lebih luas. Jadi, secara keseluruhannya, ICT bukan saja memperkayakan pengetahuan pelajar, tetapi juga memperkenalkan mereka kepada pelbagai budaya dan perspektif yang berbeza. Teknologi ini membantu pelajar mengembangkan kreativiti dan daya saing dalam dunia yang semakin kompleks. Itu saja daripada kami. Terima kasih. Bye-bye.